Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini paling panas, pendedahan paling panas yang wajar Anda dengar. Kata seorang menteri, saya sahkan memang ada ketirisan penyelewengan subsidi kepada rakyat. Wah, ini memang panas. Bayangkan, apa ketirisan itu, siapa yang tiriskan dan kenapa boleh berlaku? Dan apa pula penyelewengan subsidi kepada rakyat yang berlaku? Jom kita dengar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali mengakui wujud ketirisan dan penyelewengan dalam pelaksanaan subsidi yang diberikan kepada rakyat. Bagaimanapun beliau belum boleh menyatakan sejauh mana tahap permasalahan terbabit berlaku ketika ini. Saya tidak nafikan ketika memangku jawatan menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebelum ini, kita memang mendengar kabar angin berhubung ketirisan dan penyelewengan subsidi. Kini, saya mengesahkan semua itu memang berlaku. Namun, kementerian masih melihat perkara itu secara teliti untuk mengetahui tahap permasalahan berkenan. Masalah ini turut membabitkan subsidi minyak masak paket dan pelbagai barangan lain. Ada isu berkaitan sorok barangan. Malahan terdapat juga segelintir pihak tidak bertanggung jawab membotolkan semula minyak masak paket bersubsidi supaya boleh dipasarkan dengan harga lebih mahal. Katanya, selepas merasmikan Majlis Musikal Platinum Grand Reunion Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph 2023 di sini hari ini. Mengulas lanjut, Armizan berkata, kementeriannya juga sedang melaksanakan proses audit di seluruh negara ke atas semua syarikat, pembungkusan dan pembekal yang dilantik. Beliau berkata, audit berkenaan dibuat sejak Oktober lalu dan berlangsung sehingga Mac tahun depan. Apabila audit ini selesai, kita akan bentangkan laporan itu. Kerana saya berpendapat, isu ini antara perkara yang tidak boleh dikompromi, berikutan ia membabitkan kepentingan rakyat, kata beliau lagi. Kita di kementerian memberi amaran kepada semua pihak, tidak bertanggung jawab. Ini hentikan cara berniaga dengan mengambil keuntungan atau subsidi yang sepatutnya dimanfaatkan kepada golongan yang memerlukan, kata beliau lagi. Wow, baru saja menjalankan tugas, baru saja dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali sudah menunjukkan belangnya, sudah menunjukkan kredibilitinya. Ini yang kita mau, menteri seperti yang ini kita mau. Tidak lagi menafi-nafi, tapi mau bekerja mengejar apa yang patut beliau lakukan. Saudara-saudara sekalian, kita suka apabila ada menteri begini yang kita dapat berharap. Kita harap menteri ini dapat menangkap semua penjahat yang suka membuat untung tapi merugikan negara dan rakyat. Dengan amaran daripada menteri ini supaya pihak yang tidak bertanggung jawab ini menghentikan cara berniaga dan mengambil keuntungan atau subsidi yang sepatutnya dimanfaatkan kepada golongan memerlukan. Saya bersetujulah, cepat-cepatlah tangkap orang yang tidak bertanggung jawab ini, kerana menurut beliau ada yang memeket semula, memasukkan atau membotolkan semula minyak masak paket untuk mendapat meraih harga yang lebih mahal. Ada juga yang dia sebut sebagai menyorok barangan, malah ada juga segelintir yang membotolkan semula minyak masak. Jadi kita haraplah cepat-cepatlah ditangkap penjahat-penjahat itu. Terima kasih kepada Menteri baru Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini, yaitu Datuk Armizan Muhammad Ali, yang amat-amat proaktif di dalam melaksanakan tanggung jawab. Semoga dengan kemunculan jelmaan Datuk Allahyarham Salahuddin Ayub ini mampu membuatkan Malaysia keluar daripada masalah kos sara hidup dan dapat membantu mengurangkan kesesakan hidup rakyat Malaysia. Dan kita berharap cepat-cepatlah masalah ketirisan dan penyelewengan subsidi kepada rakyat ini ditangani segera.
terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memilih pemimpin daripada Sabah ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini kita lihat terlalu ramai ahli politik yang menjadi peminta sedekah. Janganlah pula kamu panas kalau aku cakap seperti itu. Kenapa kita cakap mereka seakan-akan menjadi peminta sedekah? Kerana kalau kita lihat sekarang, ramai ahli politik bila kalah di mahkamah, bila kalah sesuatu isu, bila kalah atau disaman dan sebagainya, mereka minta tolong daripada orang awam. Ada yang buka tabung inilah, ada yang buka tabung A, tabung B, tabung C, tabung D, dan macam-macam. Dengan alasan untuk meminta bantuan, membayar saman, membayar compound, membayar ganti rugi, membayar macam-macam lah yang mereka minta tolong. Tapi yang kali ini lebih mengejutkan kita. Kalau selama ini yang kita nampak apabila ahli politik minta tolong bayar saman, ada yang minta tolong untuk membantu orang yang susah. Kalau nak minta pertolongan bantu orang susah, itu tak apa, kita tak banyak cakap lah. Sebab itu satu pahala, satu bentuk amal yang patut kita lakukan. Contohnya, tabung membantu rakyat Palestin, tabung membantu orang yang kena banjir, yang kena musibah, contohnya rumah terbakar, ditiupkan ori ribut dan sebagainya. Itu adalah perkara yang memang kita galakkan dan tidak perlu dikecam. Tapi yang kali ini pula dapat kecaman hebat apabila netizen sendiri mengecam ahli politik pemimpin PAS ini. Manakan tidak dikecam? Bayangkan, beliau meminta derma untuk baiki kereta. Pernah Anda dengar ahli politik minta derma untuk baiki kereta? Tak pernah dengar kan? Ini kali pertama saya dengar orang ahli politik minta derma baiki kereta. Apa cerita nih? Kereta tu pula kenapa? Dengar-dengar laporan ini. Netizen akhirnya mengecam, mengutuk ataupun menghentam habis Ustaz Ahmad Dusuki kerana minta derma nak baiki kereta. Apa cerita? Seorang ustaz dari PAS mendapat kritikan setelah meminta derma dari orang ramai untuk membaiki kereta syarikatnya yang terlibat dalam kemalangan. Melalui hantaran di Instagram, kereta yang dimiliki oleh pasukan media Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani dilaporkan terlibat dalam kemalangan dan memerlukan sekurang-kurangnya RM5.000 untuk kos pembaikan. Dalam hantaran tersebut, Ahmad Dusuki menyatakan bahawa dia memerlukan sumbangan dari 1,000 penderma dengan jumlah sekurang-kurangnya RM5 setiap orang. Kan kita selalu dengar membantu rakyat mengurangkan beban sara hidup, membantu rakyat mengurangkan beban hidup. Tapi kenapa pula minta derma daripada rakyat? Yalah, RM5 itu tak banyak. Tapi bukankah itu tanggungjawab sendiri? Kalau kereta sendiri rosak, pergilah baiki sendiri. Lagipun jumlahnya RM5.000 saja pun. Gaji itu banyak duit tu. RM5.000 tu bukan banyak sedikit pun. Mintalah bantuan ahli politik rakan-rakan Anda. Kan itu lebih afdol. RM100 setiap seorang, 50 orang kan dia, bolehlah dapat sudah RM5.000. Kan tak susah macam itu. Pencarian 1,000 orang penyumbang yang bermurah hati ingin menyumbang RM5 bagi kos pembaikan kereta media UAD Ustaz Ahmad Dusuki, katanya. Kemalangan yang melibatkan kereta itu pada akhir September lepas agak parah apabila melibatkan bahagian depan dan bahagian belakang. Kini kami menggunakan kenderaan pihak lain yang juga perlu dibayar kos sewanya. Kami dimaklumkan oleh pihak bengkel bahawa kos yang diperlukan sekitar RM3.000 hingga RM5.000 untuk membaiki seluruh kerusakan, katanya. Ahmad Dusuki menyatakan bahawa mereka tidak dapat membuat tuntutan insurans disebabkan beberapa masalah teknikal. Apa masalah teknikalnya kan? Biasanya kereta ni boleh dapat tuntutan insurans.
Yang risau ni jangan-jangan buat pula third party kan. Kalau third party memang susah untuk dapat insurans. Beliau kemudian merayu kepada sesiapa yang sudi menyumbang untuk membantu membaiki pengangkutan media UAD serta menyertakan 2 akaun bank untuk tujuan derma. Jangan-jangan nanti SPRM pula serbu. Walau bagaimanapun, majoriti netizen mengkritik tindakan penceramah tersebut yang dianggap terlalu mudah menagih wang dari orang ramai. PAS sendiri terkenal dengan jolokan Tin Milo kerana sering meminta derma untuk membiayai aktiviti parti mereka. Justru tindakan Ahmad Dusuki meminta derma untuk membaiki kereta turut tidak disenangi oleh pengguna media sosial. Perbezaan bila ditimpa musibah, orang susah usahakan dapat duit. Ustaz pula minta orang, komen seorang netizen. Ustaz, kereta saya pun tengah rosak. Boleh kutipkan derma untuk saya, sindir pengguna lain. Tak dapat tuntut dengan insurans sebab beberapa masalah teknikal. Mengaku jelah insurans pun tak ada. Senang je nak kutip derma, komen pengguna lain menunjukkan kekecewaan terhadap kejadian atau terhadap tindakan tersebut. Saudara-saudara sekalian, dipetik dari negaramerdeka.com, apa komen anda? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling panas berkaitan tangkapan, berkaitan dengan pelombongan haram yang kini dilaporkan berlaku di Perak. Akhirnya, Menteri Besar Perak Saarani akhirnya sahkan ada tangkapan berkaitan pelombongan haram unsur nadir bumi. Kerajaan Perak mengesahkan ada tangkapan dibuat oleh pihak polis berkaitan pelombongan haram unsur nadir bumi bukan radioaktif NRRII di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad mengesahkan, Saarani Muhammad mengesahkan perkembangan tersebut namun menyerahkan perkara itu kepada pihak polis. Ada tangkapan tapi oleh kerana ia kes polis, saya tidak mahu komen apa-apa. Polis lebih tahu di mana, berapa orang dan apa mereka buat. Itu terserah kepada polis. Tidak adil untuk saya buat kenyataan, kata Saarani. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Anak Angkat Cikgu Saarani dan program transisi ke arah Perak Sejahtera yang merupakan inisiatif di bawah program Tuition Cikgu Saarani TCS di sini hari ini. Pada minggu lalu, Saarani memberitahu laporan polis ada dibuat berhubung aktiviti haram tersebut kerana hasil dalam bumi adalah milik kerajaan negeri. Jelasnya, Perak memantau usaha mengeluar dan mengekspor NRRII lantanida secara haram dan di negeri itu ekoran permintaan tinggi dalam pasaran. Katanya, proses mengeluarkan unsur tersebut dengan mudah menyebabkan ada pihak mahu mengambil kesempatan mengekstrak hasil bumi berkenan tanpa mengikut undang-undang. Saarani berkata, unsur hasil bumi adalah milik kerajaan negeri dan setiap aktiviti pengeluaran sumber itu tertakluk kepada keputusan serta lesen oleh pihak berkuasa. Sementara itu, Saarani berkata kerajaan negeri melalui Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan telah memperuntukkan 35 unit komputer ribuah dan 115 unit fon kepala kepada para pelajar. Agihan itu adalah bagi 150 pelajar sebagai penggalak semangat dan motivasi untuk mereka menghadapi peperiksaan SPM 2023 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Bercakap kepada pemberita juga, Menteri Besar itu turut memaklumkan pihaknya semalam ada bertemu dengan pengurusan tertinggi syarikat automotif China, Geely, bagi membincangkan rancangan pelaburan mereka di Tanjung Malim. Dilaporkan sebelum ini, syarikat itu meletakkan komitmen untuk bersama melabur mencecah lebih RM30 bilion yang sekaligus menjadikan kawasan Selat Perak tersebut sebagai lembah otomotif negara. Saudara-saudara sekalian,
Isu tentang nadir bumi, perlombongan nadir bumi, terutamanya RII sekarang ini amat populer. Tapi kita pun masih menunggu garis panduan, kita pun masih menunggu SOP yang akan diluluskan oleh kerajaan berkaitan cara dan juga kaedah mengeluarkan nadir bumi tersebut. Kerana sesungguhnya pengeluaran nadir bumi tersebut boleh menguntungkan negeri dan boleh menguntungkan negara serta rakyat tempatan. Namun, harus diingat, ianya milik negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.